Hadis yang ke-41 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, kamu semua tidak akan masuk surga sehinggalah kamu semua beriman. Kamu juga tidak akan sempurna iman sehinggalah kamu berkasih sayang. Maukah kamu jika aku tunjukkan satu cara yang sekiranya kamu lakukan, pasti kamu akan berkasih sayang. Sebarkanlah salam sesama kamu. Riwayat Muslim. Ni ustaz tadi beritahu kan kuliah maghrib tu, bagi salam orang kenal ataupun tak kenal tu. Kan. Jadi susah orang kenal kita senang bagi salam, tapi kadang-kadang ada orang yang kita kenal pun susah bagi salam. Kan. Kita telefon kan, telefon hello. Hello dulu. Orang telefon kita pun hello. Dia bagi salam barulah waalaikumsalam. Kan. Kita rasa macam kekok sikit sebab kita kenal dia. Kadang-kadang masalah juga. Kita kenal tapi kita tak boleh buat. Yang kita tak kenal lagilah tak boleh buat. Ataupun terbalik. Yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ada amalan yang kalau kita buat kita dapat jadi makin rapat. Bagi salam. Termasuk juga salam. Salam tu dipanggil musafahah lah. Yang ni ialah memberi salam. Assalamualaikum. Dan ada lagi yang kita dah ambil dulu, iaitu saling memberi hadiah. Kan ada kita ambil dulu hadis kan, tahadau tahabbu. Banyaklah salinglah memberi hadiah dan kamu akan rasa rapat. Bukan mesti hadiah itu material kan, kadang ilmu juga hadiah juga. Sebab tu kita bila kita fikir baliklah hidup kita, sama-sama orang beriman ni kita kena baik. Itu cerita dia. Macam mana cerita selisih faham, sakit hati, cuba bagi elok sikit. Sebab kita disuruh macam tu. Kalau kita buat benda-benda yang menyebabkan permusuhan, mesti jadi punya. Sebab tu apa yang kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah benda yang praktikal, benda boleh buat. Tengok Nabi buat macam mana. Tanya khabar, bagi salam, cakap elok-elok, senyum pada tempat dia, tanya, tegur, jawab, tolong. Ini benda, ini yang kita panggil. Saya pernah tengok satu kuliah, ada seorang syekh mengajar. Dia kata inilah sunnah Nabi. Dia kata sunnah Nabi ni ialah pergaulan dengan orang, cara kita menghadapi orang. Kalau duduk seorang-seorang semua orang boleh buat. Kalau nak marah, nak hentam, semua orang boleh buat. Kalau nak menyusahkan orang, insya-Allah senang. Tapi nak bantu orang bagi senang itu yang susah. Nak tolong, nak berkorban. Semalam dalam kelas kita baca hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara amalan yang Allah suka ialah imatatul adza 'anil tariq, membuang gangguan di jalanan kerana memikirkan orang takut terganggu. Maka ulama hurai orang macam ni, dia tengok benda tu sama ada gangguan tu berbentuk bahaya atau pandangan atau bau atau apa, dia tak nak orang lain susah, maka dia sanggup buang. Apa saja benda yang kita buat untuk mengelakkan orang susah, itu besar pahala dia, Allah suka. Tapi itu yang susah tu kita bagi awak biar api kat dia, yang penting aku senang kan. Kalau apa-apa berlaku agak-agak nanti orang kena, tak biarlah orang kena, bukan masalah kita. Banyak kita macam tu. Tapi kalau kereta accident, singgah tengok. Itu banyak. Tengok apa jadi. Lepas tu jalan. Jadi tak tolong pun. Yang turun tolong itulah yang betul-betul kita rasa bagus. Sebab saya pernah accident, saya tuan-tuan pun tahu. Orang yang tolong, mula-mula tolong tu kita rasa dia betul-betul nak tolong kita. Yang tolong tengok ramai kan. Saya accident, teruk juga accident kan. Jadi orang pertama turun tu bukan orang Malaysia pun, orang Arab. Saya pun heran macam mana orang Arab boleh ada muncul sini pak. Jadi kadang-kadang orang lain banyak duk tengok, duk perhati. Dah satu lagi yang cepat tolong kita,
yang itulah, yang tarik kereta, yang uruskan. Itu sebab dia dapat payment, dia dapat bayaran. Ni orang yang nak tolong ke tak? Tengah-tengah balik ni tengok ada orang kata, ni orang ke hantu nak tolong, macam tu pula kan, macam-macam lah cerita dia. Jadi kita ni rupanya bila kita berkira nak tolong orang ni, Allah SWT tak bagilah pahala tu, itu maksud dia kan. Bila kita tolong orang, Nabi janji, Quran pun janji, Nabi janji, kita dapat daripada Allah tu, yang tu yang kita nak tu. Tapi kita tak nampak kan. Sebab tu saya akhiri dengan kata-kata Ibn Mas'ud lah. Ibn Mas'ud satu hari dia baca ayat Quran, ini sebagai penutup lah. Dia baca ayat Quran dia baca ayat surah Al-A'la sampai ayat bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Dia tengah mengajar Quran tu. Maksud dia baca, murid dengar, murid baca, dia dengar, dia tengah mengajar. Sampai surah Al-A'la dia baca bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Dan maksud ayat tu apa? Tetapi kamu wahai manusia melebihkan dunia lebih daripada akhirat. Apa yang Mas'ud buat? Dia berhenti mengajar. Mas'ud ni pasal nak berhenti ni, cerita tu lah. Kita memang kena berhenti nak cukup ni. Dia berhenti mengajar, dia duduk, dia diam. Lepas tu murid dia kata dia diam. Lepas tu dia cakap, dia kata itulah kita mengutamakan, dia kata aku, maksud dia nak nasihat diri dia lah. Dia kata aku ni dan kamu, kita ni, inilah kita mengutamakan dunia sebab dunia ni nampak dan dekat, sedangkan akhirat tu tak nampak dan jauh. Rugilah orang macam ni, dia kata. Jadi saya nasihat kepada tuan-tuan dan semua diri saya, kita ni kena tengok lebih daripada dunia. Jangan tengok apa hanya dekat ni benar, apa kita dapat, apa kita buat, nak buat tak buat, hanya mengikut habuan duniawi. Kita tengok lebih daripada tu lagi. Jadi bila kita datang mengaji, kita baca hadis, kita kena amalkan. Itu maksud dia. Amalkan dia kena ada nilai akhirat tu lebih sikit. Nak tolong orang minta sedekah, nak tolong ke tak tolong? Duniawi ke akhirat? Nak marah ke, nak nasihat ke, nak bagi? Semua ni kita kena buat keputusan dalam hidup kita. Nak tolong orang, nak nasihat orang, nak mengaji ke tak mengaji, nak buat ke tak buat, semuanya kita kena cuba jadi orang yang nampak akhirat lebih daripada duniawi yang kita dah memang ada dalam dunia ni. Jadi kalau kita nampak akhirat, kita akan nampak hadis-hadis ini penting untuk kita. Kepentingan tu berdasarkan niat dan pandangan mata kita. Wallahu a'lam. Di tahniah tuan-tuan, khatam semua. Saya minta maaf tak dapat sediakan sijil tu, akan datang insya-Allah. Dan akan datang telah diumumkan 40 hadis yang baru. Kan? Dan juga sirah yang kita akan khatamkan insya-Allah, kitab tu dalam beberapa pertemuan di masjid ni insya-Allah. Semoga yang kita buat ni kita dapat jadi macam hadis yang apa tadi, yang mana orang tu nak sangat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak sangat baca hadis Nabi, dia teringin nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.